Tujuannya semata-mata untuk mengkucar-kacirkan umat dan memecah belah kesatuan jamaah Islamiyah yang matlamatnya untuk melemahkan masyarakat Islam dan menjatuhkan daulah Islamiyah. Inilah antara hakikat sebenar yang akan dibuktikan di dalam tulisan saya ini. Mengakui sebagai seorang mukmin sahaja tidak memadai sebelum seseorang individu itu memeriksa kesahihan akidah dan amalan ibadahnya. Malah seorang itu perlu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah akidah dan amal ibadahnya sudah mengikut landasan wahyu ilahi atau masih di dalam kongkongan bid'ah dan jahiliyah. Seseorang itu tidak boleh dianggap sebagai mukmin yang sempurna akidahnya, imannya, sekalipun kelihatan betul ibadahnya yang lahir. Kerana jika akidahnya masih bercampur baur dengan masalah bid'ah seperti berpegang kepada aliran ideologi sesat, lagi menyesatkan yang dikenali sebagai aliran tarikat, suluk kebatinan atau sufi tasawuf yang menyeleweng, maka ia akan mengakibatkan terbatalnya amal dan ibadahnya. Tuan-tuan, kalau dibaca ini panjang, tetapi di muka surat 12 saya nak ambil daripada mana asalnya tarikat sufi tasawuf ni. Di muka surat 12, langkah saja. Abdullah bin Sabah seorang Yahudi adalah pencetus tarikat kebatinan, mistik atau sufi tasawuf. Rujukannya nanti saya beri. Beliaulah memulakan doktrin tarikat kebatinan sufi tasawuf dengan melahirkan teori fahaman Syiah. Fahaman Syiah bahaya tak? Fahaman Syiah amat bahaya. Saya akan buktikan juga nanti kalau diberi ruang kenapa kita menolak Syiah. Akan dibedah di sini. Sufi ternyata lahir dari ajaran Syiah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahmad Amin. Ahmad Amin seorang penulis dan ulama yang dianggap ulama di Mesir. Bukunya katanya Duhal Islam, Fajar Islam dijadikan rujukan di Universiti Azhar. Siapa yang belajar di Azhar sini? Ada yang belajar di Azhar? Tak ada ya? Siapa yang belajar di Azhar? Di antara buku rujukan mereka adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Amin. Nama bukunya katanya Duhal Islam, Fajar Islam dan banyak lagi. Di rumah saya ada 6-7 buku yang ditulis oleh Ahmad Amin. Dalam buku Ahmad Amin yang dirujukan oleh pelajar-pelajar Azhar, apa katanya? Takkan dia nak berbohong? Cuba lihat. Saya ambil bahasa Melayunya biar lebih ringkas masanya. Bahawasanya sesungguhnya tasawuf berhubung kait yang erat dengan Syiah. Siapa mengatakan? Ahmad Amin. Rujukannya, nama bukunya Duhal Islam, jilid ketiga halaman 245. Ahmad Amin. Cetakan ke-10, Darul Kitab Al-Arabi, Beirut, Lebanon. Dicetak di Lebanon. Apa katanya? Kalau tak percaya dengan buku ni kena buang. Di Azhar jadikan rujukan. Di Universiti Kebangsaan pun saya tengok jadi rujukan. Mereka jadikan rujukan. Beberapa ramai pelajar-pelajar kita menulis, masuk tulisan-tulisan mereka atau rujukannya adalah buku Ahmad Amin. Apa kata Ahmad Amin? Bahawasanya atau bahawa sesungguhnya tasawuf atau sufi berhubung kait yang erat dengan Syiah dan mengambil apa sahaja yang diambil oleh Syiah tentang fikrah kemahdian, yakni Imam Mahdi. Hanya sufi membentuknya dengan bentuk yang baru yang dinamakan kutub, yang dijadikan sebagai penguasa dalam alam roh. Dialah Mahdi yang merancang segala perkara di setiap zaman. Dialah tiang langit. Sekiranya tanpa dia maka jatuhlah langit ke bumi. Imam Mahdi. Orang-orang sufi akhirnya mengatakan Imam Al-Muntazir adalah imam dia. Siapa Imam Al-Muntazir? Imam Mahdi. Kalau kita ikut Arkam, kata Syekhul Arkam, kenapa kita wajib ikut tarikat Arkam? Kerana tarikat Arkam syekhnya Syekh Muhammad Suhaimi akan jadi Mahdi. Baca munakibnya. Baca munakibnya. Dia mengatakan, Syekhul Arkam ni mengatakan Muhammad Suhaimi akan lahir nanti jadi Imam Mahdi. Tarikat Sunnah Sanusiyah di Sudan mengatakan Imam Sanusi mereka jadi Mahdi. Kalau kita belajar Naqsyabandi mengatakan imam mereka juga jadi Mahdi. Semua jadi Mahdi. Syiah mengatakan imam 12 mereka jadi Mahdi. Sama. Beratus buku sufi saya baca, sebagaimana saya katakan tadi di buku Ikhwanul Muslimin. Kerja saya tidak ada lain di rumah. Saya tidur dengan buku. Tanya orang rumah saya. Saya tak akan tidur percaya dia ni. Baru saya tidur. Itulah. Kalau tidak saya tak boleh tidur. Pusing sana pusing sini. Penat baru saya letak baru tidur. Itu prinsip saya. Tapi kalau belayar saya tak boleh baca buku. Saya heran kalau belayar saya tumpukan kepada apa saya nak ceramahkan. Tapi membaca saya kurang. Tapi dahulu di rumah orang rumah saya tahu. Bilik tidur saya orang pakai lampu tidur, saya pakai lampu ni. Itulah bilik tidur saya. Ya. Bila saya baca tentang buku sufi, semua orang sufi akhirnya mengatakan imam mereka adalah Imam Mahdi. Sama tak dengan Syiah? Sama. Sebab pencetusnya adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Syiah diwujudkan oleh Abdullah bin Sabah, si Yahudi, laknatullah. Sufi dalam Islam juga diwujudkan oleh Abdullah bin Sabah. Sama, pencetusnya sama. Ia pemikiran Yahudi. Jadi Ahmad Amin mengatakan asalnya daripada Syiah ataupun daripada Yahudi.
Kalau tidak buku Ahmad Amin ini kena buang ya. Siapalah kita dengan Ahmad Amin. Lihat di buku surat 13. Asal kemunculan kemasukan tarikat sufi tasawuf ke dalam Islam. Bagaimana masuknya? Tuan-tuan, kalau kita tanya sufi itu dari mana, semua orang tak tahu. Sedangkan Islam daripada Rasulullah SAW yang kita baca dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, siapa Nabi Muhammad, siapa bapaknya, siapa emaknya, di mana dia wafat, bila jadi Nabi dan Rasul, itu tak mau diambil. Tiba-tiba sufi yang asalnya daripada mana? Okey, yang ikut tarikat Naqsyabandi. Siapa Naqsyabandi? Kenal Naqsyabandi? Yang ikut tarikat Muhammadiyah, Arkam, siapa? Muhammad Suhaimi. Siapa kenal Muhammad Suhaimi? Angkat tangan. Tak kenal. Di dalam munakibnya yang lucu, baca munakib yang ada, yang sekarang sudah diterjemahkan ke dalam tulisan Rumi. Syekh Muhammad Suhaimi mengatakan tidak mati. Syekh Muhammad Suhaimi dia mengatakan, kata Ustaz Tahar, dia tidak mati. Semasa Jepun bunuh, katanya bukan Syekh Muhammad Suhaimi yang ditanam, tetapi batang pisang. Bermakna kat Kelang tu yang mereka duduk kat kuburnya, duduk kat batang pisang. Bodohnya mereka. Sekarang Muhammad Suhaimi di mana? Di hutan Koto Songgo. Di mana hutan Koto Songgo? Di negeri Jawa. Hutan Koto Songgo, kalau kita baca buku-buku agama Hindu, tempat dewa-dewa mereka berapa? Bersemayam. Macam mana Muhammad Suhaimi boleh bersemayam di hutan Koto Songgo dengan orang-orang Sami? Ini bermakna agama mereka ni, tarikat ni yang diambil daripada Majusi. Jangan dinafikan. Saya ada. Kalau saya ingat, nanti Faisal ingatkan saya baca bahawa Muhammad Suhaimi sekarang sedang bersemayam di hutan Koto Songgo. Ahli sejarah dan ahli agama Indonesia mengatakan hutan Koto Songgo tempat wali-wali Siam, wali-wali Hindu bersemayam. Bermakna satu geng dengan wali Siam dan wali Hindu. Apa ni? Jadi itulah asal kemunculan kemasukan tarikat sufi tasawuf ke dalam Islam. Menurut kajian dan penyelidikan Dr. Qasim Ghanni, lihat yang tercatat di dalam bukunya Tarikh At-Tasawuf fil Islam. Dr. Qasim Ghanni, nama bukunya Tarikh At-Tasawuf fil Islam. Tarikh At-Tasawuf fil Islam. Ada beberapa faktor dan fakta positif dari para ahli sejarah yang membuktikan asal-usul kemasukan ideologi tarikat sufi tasawuf ke dalam Islam ataupun ke dalam pemikiran Islam, akidahnya dan amalan masyarakatnya. Antara faktor-faktor tersebut ialah ada beberapa faktor. Pertama, beberapa kalangan pengkaji tarikat, kata Dr. Qasim Ghanni, beberapa kalangan pengkaji tarikat menegaskan bahawa sufi atau tasawuf bukanlah dari syariat Islam. Bukan daripada syariat Islam, bukan daripada Quran hadis, tetapi ia diresapkan ke dalam ajaran Islam oleh musuh-musuh Islam, terutama di dalam bab akidahnya pada zaman di mana agama telah meluas dan orang-orang Islam berjaya membuka atau menawan negara Rom dan Iran yang di Parsi. Bila Islam meluas sampai ke Rom, sampai ke Parsi, maka falsafah mereka itu terambil. Ya. Kedua, terdapat banyak persamaan kebanyakan doktrin dalam ideologi tarikat sufi tasawuf dengan doktrin kepercayaan mistik agama Hindu dan Buddha. Ini menguatkan lagi bukti bahawa tarikat sufi tasawuf berasal dari agama Majusi. Ini bukan saya mengatakan, Dr. Qasim Ghanni yang mengatakan daripada Syiah, bukan saya mengatakan, dia mengatakan Ahmad Amin dalam kitabnya Duhal Islam. Buku ini diharamkan. Kenapa? Saya bawa di bawahnya, cuba lihat semua dengan rujukan genuine kita tulis. Oleh kerana kita ada rujukan, maka dia tak boleh tahan, senang haramkan. Nak dengar cerita pasal Dr. Abdullah Yassin? Supaya tak letih kepada kita keluar sekejap. Bila Dr. Abdullah Yassin tu dibicarakan, kan di antaranya kesalahannya pasal Wahabi. Rupanya bila ditanya kepada pendakwa apa tu Wahabi, rupanya dia tak tahu apa tu Wahabi. Kan lucu ya? Ditanya oleh pendakwa, siapa yang tahu Wahabi? Orang atasan. Siapa orang atasan? Entah. Dia dakwa orang sesat kerana Wahabi, dia tak tahu apa tu Wahabi. Kan bongok namanya tu. Orang marah saya gunakan kalimah ni, tapi kalimah ni mengejutkan dia. Jadi siapa yang tahu? Rupanya tidak ada yang tahu apa tu Wahabi. Tuan-tuan jangan takut ya. Sampai sekarang belum ada satu akta yang menentukan dan menetapkan dalam undang-undang kita bahawa Wahabi sesat, belum ada. JAKIM belum keluarkan. Jabatan-jabatan agama belum keluarkan. Belum ada. Dan belum ada satu definisi tentang Wahabi yang dikeluarkan oleh JAKIM ataupun jabatan agama. Belum ada. Bermakna kalau kita didakwa sebagai Wahabi, kita tanya dengan dia, apa tu Wahabi? Sampai dia boleh jawab Wahabi itu sesat. Kalau dikatakan Wahabi itu sesat, kita bawa ke Saudi. Kerajaan kita bilion sekarang sedang berlabur di Saudi. Orang Arab ni boleh gila-gila ya. Kau katakan aku sesat, baik kau balik. Macam mana? Kita tak mahu ini berlaku. Kita tak mahu negeri kita rugi gara-gara menyesatkan orang yang bersesat. Jadi kalau berlaku sesuatu, itu JAKIM yang bertanggungjawab, jabatan agama bertanggungjawab. Jadi jangan risau, dikatakan Wahabi sesat, belum ada akta mengatakan Wahabi sesat. Belum ada satu definisi mengatakan Wahabi sesat, dan belum ada definisi yang jelas mengatakan apa itu Wahabi. Jangan risau.
Tapi jangan dikutuklah jabatan-jabatan ni ya. Kita tidak boleh mengutuk mereka, dan kita katakan bahawa kita bukan Wahabi, kita Salafi. Siapa Wahabi sini angkat tangan? Agaknya nak keluar ni Wahabi. Tak adalah katanya, dia Salafi seperti kita. Orang Singapura ni bukan Wahabi. Tak ada orang pun mengaku Wahabi. Dia katakan Wahabi sesat, dia menyesatkan yang tidak ada. Faham maksudnya?